Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sesi kali ini, Pak Mat sebagai orang lama sebagai orang lama yang 20 tahun dah merawat orang yang masalah lemah tenaga batin, nak kongsi dengan tuan-tuan semua tentang amalan orang-orang dahulu, orang-orang lama, orang tua-tua dalam menjaga tenaga batin. Banyak amalan mereka. Ini antara yang Pak Mat nak nukilkan di dalam video pada kali ini, yang mana orang zaman sekarang tidak mengambil berat, menyebabkan pada usia yang muda tahap ketegangan zakat mereka tidak mencapai tahap grade 1 ataupun telah mengalami masalah mati pucuk atau lemah tenaga batin di tahap umur masih muda. Dari antara amalan orang tua-tua dahulu dalam menjaga tenaga batin mereka ialah tentang cara pemakanan mereka. Orang tua-tua dulu cukup ambil berat tentang pemakanan, walaupun mereka tidak mengkaji sunnah Rasul, tetapi cara mereka makan itu adalah mengikut apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Antara lain, baginda Rasulullah mengajar kita mengecap sedikit garam sebelum kita mengambil makanan. Diriwayatkan boleh menghindarkan 40 jenis penyakit. Dan orang tua-tua dulu kalau makan nasi, 3 suapan yang pertama tu dia akan kepal sebesar buah guli. Kemudian dia akan, cara dia makan dia, kepal yang pertama tu dia akan telan terus dengan ucapan subhanallah, dan dia akan niat pasakkan ke bahagian zakatnya supaya tegang, keras dan kuat. Suapan yang kedua sama juga, dia terus telan, dia akan ucap alhamdulillah, dan dia akan ibarat pasak masuk untuk kuatkan di bahagian zakat dia. Dan suapan yang ketiga, dia akan baca Allahu Akbar, sama juga dia niat supaya makanan itu masuk pasak di bahagian zakat dia supaya tegang, keras seperti besi kursani. Ini actually aplikasi the power of mind, konsep visualization. Sebab apa yang kita ingat dalam minda kita, sebenarnya itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi dia membawa kesan psikologi juga amalan tersebut. Kemudian seperti mana baginda Rasulullah sebut, 80% daripada penyakit kita berpunca daripada perut. Sebab itu kita kena jaga makanan kita, jangan kita ambil mudah. Now, baginda Rasulullah dah pesan 1/3 daripada perut kita kosongkan untuk angin, 1/3 untuk air, dan 1/3 makanan. Jadi jangan kita penuh. Baginda Rasulullah menyebut, makanlah apabila kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Kita ni tak lapar pun kita makan, dah kenyang kita makan lagi. Jadi sistem badan kita rosak. Kemudian baginda Rasulullah menyarankan supaya jangan kita campurkan makanan yang bersifat yang hidup di laut dan di darat. Maknanya dalam satu hidangan tu, kalau makanan yang darat saja, laut saja, jangan dicampur. Rasulullah menyarankan apa yang perlu kita campur ialah sifat makanan tu. Sifat dingin dicampur dengan makanan yang bersifat panas. Misalnya daging panas, sayur sejuk. Itu kita kena campur dalam satu hidangan. Jangan panas-panas saja, sejuk-sejuk saja. Kita campur sejuk dan panas. Dan kalau orang tua-tua dulu, mereka makan nasi tak banyakkan kuah, kurangkan kuah. Jangan jadi sampai itik, banyak kuah dalam nasi. Dan mereka tidak sulamkan makan nasi dengan air. Ini mesti ada kaitan dengan sistem digestion. Makan nasi saja. Dan sebaiknya selepas kita habis makan nasi, jarak dalam 15 minit baru kita minum air. Maknanya kita tak terus minum air lepas kita makan nasi. Apalagi kalau kita sambil makan nasi sambil minum air, itu lagi tak baik. Dan kita sebagai lelaki ni, eloklah kita kurangkan makanan yang berasaskan soya, sebab soya ni mengandungi hormon estrogen yang diperlukan oleh perempuan. Perempuan baik makan makanan yang berasaskan soya, termasuklah tempe ke, air soya ke. Dan saya selalu nasihatkan pelanggan saya, elakkan minum air batu, elakkan minum air yang terlalu dingin yang kita masuk dalam peti ais, elakkan
minuman yang bergas, dan kalau boleh kurangkan air kelapa. Air kelapa ni tidak baik untuk urat. Dan tubuh kita cek apakah pemakanan yang tidak boleh diterima. Misalnya pulut, misalnya tak semua orang boleh terima pulut. Ubi, tak semua orang boleh terima ubi. Jadi kalau kita makan makanan tu kita rasa kelakian kita tegang elok, maknanya makanan tu bagus. Misalnya daging, sup ekor, sup tulang. Tapi kalau kita makan makanan tu, tiba-tiba kita rasa macam lemah. Makan pulut ke, labu ke, langsat ke, kita rasa macam lemah, tak kuat. Mana kita kena elak makanan tersebut. So, makanan memang main peranan penting di dalam sistem kelakian kita. Makanan yang disyortkan untuk lelaki ni ialah misalnya oyster, seafood, udang, ketam, dark chocolate, pisang, semua kekacang. Tapi kalau kita ada gout, janganlah pula kita makan kekacang. Daging merah, kalau ada gout pun tak boleh makan daging merah sebab uric acid tinggi. Jadi kena seimbangkanlah. So ada makanan yang tidak berapa elok untuk kelakian dan ada makanan yang elok. Dan sistem pemakanan kita pun kita kena jaga seperti mana yang Pak Mat sebut tadi. Okay, yang kedua je, senaman tenaga batin. Orang tua dulu kalau bangun pagi, masa urat tegang, dia terus buat senaman tenaga batin. Yang kita dengar senaman harimau, senaman kucing, senaman tupai, itu nama-nama dinamakan. Kalau nak ikut senaman ni, buka YouTube Pak Mat. Pak Mat cadangkan subscribe YouTube Pak Mat. Buka YouTube Pak Mat, type situ senaman tenaga batin dari Pak Mat. Ada anak murid Pak Mat yang pakai kain sarung tu, Pak Mat pakai baju warna oranye, sedang melatih dia bagaimana melakukan senaman tenaga batin. Buat senaman tersebut. Pak Mat ada sebut dalam YouTube tu kalau kau ajar pelanggan kau buat senaman ini, mereka tidak perlu cari tukang urut batin. Dan Pak Mat kata buat selagi hayat di kandung badan, buat senaman tersebut tiap-tiap hari. So ini senang buat senaman tenaga batin seperti mana Pak Mat ajar dalam YouTube Pak Mat, senaman tenaga batin dari Pak Mat. Lepas tu orang tua dulu juga mengurut zakat mereka dengan menggunakan ayat embun pagi. Mereka siap tadah dalam bekas atau pergi kat rumput pagi ambil urut ataupun ambil daripada daun beban, hujung daun beban dititikkan dan dibuat urutan. Sebab ayat embun tu bagus sebagai ubat untuk kecantikan, kekuatan otot dan juga salur darah zakat kita. Ini dikatakan juga amalan mat kilau. Pagi-pagi dia akan berjalan atas embun. Malah orang yang lumpuh stroke pun kita galakkan pagi bangun dan berjalan atas embun. Seterusnya, orang tua-tua dulu bangun pagi mereka kencing dalam buluh. Lepas ambil buluh, potong buluh yang bulat tu, kencing dalam itu, kencing pagi yang panas tu, dia rendam zakarnya. Maka zakarnya kembang elok lah. Orang sekarang mana nak buat? Dia rasa menyusahkan, tapi dia nak zakar dia panjang, besar, cantik. Padahal amalan malas. Jadi kita tak boleh dengkilah dengan orang dulu. Ini salah satu amalan yang mereka buat. Kemudian mereka juga tidak terus basuh selepas bersama. Sebab apa? Sebab zakar kita tengah panas. Kalau kita terus basuh, ibarat besi yang panas kena air. Perubahan cuaca tu mendadak rosaklah urat dan saraf dia. So jangan kita terus basuh selepas kita bersama. Paling tidak pun kita lap je, jangan kita basuh. Dan seterusnya orang tua-tua dulu mereka kebanyakannya ada beramal dengan amalan-amalan zikir. Misalnya zikir mereka bukan zikir yang kosong. Mereka tarik zikir alif lam jalalah misalnya, la ilaha illallah. Tarikan itu menyedut nafas dan illallah itu melepas nafas. Semua itu ada peranan dalam menguatkan tenaga batin kita. Sebab tu dalam YouTube Pak Mat, kalau korang tengok senaman lantai pelvik digabungkan dengan pernafasan, itu tujuannya untuk kekuatan tenaga batin kita. Itu satu lagi YouTube Pak Mat yang Pak Mat shortkan korang tengok senaman lantai pelvik muscle. Okey, zikir dengan senaman pernafasan. Kemudian mereka juga geser kepala zakat mereka di tumit kaki bila dia orang bangun pagi. Dia orang lipat tumit, dia geser kepala zakat mereka di tumit kaki. Ini nak bagi tahan lama supaya kepala zakat ni tak terlalu sensitif. Itu satu lagi amalan yang orang tua-tua buat dulu, bagi khusus untuk nak boleh tahan lama. Dan
Kalau kita bercakap tentang gaya hidup dan cara hidup mereka memang amat berbeza dengan kita. Mereka tak makan merapu macam kita makan fast food misalnya. Dan mereka bekerja banting tulang, menoreh, bersawah. Semua tu kerja yang peluh, menebas, exercise. Kita sekarang exercise kurang. Banyak duduk dalam aircon. Masuk kereta aircon, masuk pejabat aircon, balik rumah aircon. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kekuatan tenaga batin macam mereka? Mereka darah mereka, asasnya kekuatan tenaga batin kita adalah darah. So gaya hidup mereka dan cara hidup mereka tu menyebabkan darah mereka lancar. Sebab itulah tengok di kampung-kampung anak sampai 8 sampai 12 walaupun mereka penat tetapi cukup produktif. Dan sebabkan cara pemakanan mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka menyebabkan tenaga batin mereka kuat tanpa perlu bergantung kepada suplemen. Urut memanglah satu amalan orang kampung, mereka mencari tukang urut untuk pastikan darah mereka berjalan lancar, sebab urut ni adalah asasnya untuk melancarkan perjalanan darah. Kalau darah badan kita, tubuh kita lancar, cantiklah kesihatan kita. Siapa yang nak terapi urut dengan Pak Mat khususnya untuk penjagaan tenaga batin, bolehlah menghubungi Pak Mat di nombor talian 0122889397. Pak Mat ulang 0122889397. Subscribe, jangan lupa subscribe.